Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan menyambungkan lagi sesi pembelajaran kita bagi sejarah tingkatan 2 untuk bab 3 Sosio Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda berada di dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, sebelum tu cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks anda dan anda boleh buka pada muka surat 40. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik. Kalau kamu tengok ni ada gambar, Gambar ni sama ya sebenarnya dalam buku teks kamu. Okey. Okey, di hadapan kamu ini dipaparkan gambar replika batu bersurat talang tua yang telah ditemukan di Palembang yang bertarikh 684 Masihi. Okey, yang di bawah ni pula adalah ukiran watak Ramayana pada dinding Angkor Wat. Okey, kenapa cikgu tunjukkan gambar ini? Okey. Seiring dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan sosio budaya. Sosio budaya ni apa dia? Jadi apa berkaitan dengan benda ni? Okey, yang kamu tengok ni, gambar yang kamu tengok di hadapan kamu ni, dia mengisahkan ataupun menceritakan tentang sosio budaya. Sosio budaya ni adalah cara hidup sesebuah masyarakat. Okey, yang kita belajar sekarang ni mengenai masyarakat di dalam alam Melayu. Jadi sosio budaya yang kita nak belajar ni berkenaan dengan cara hidup masyarakat di alam Melayu. Okey, masyarakat di dalam kerajaan alam Melayu ni dia mempunyai sosio budaya yang hampir sama dan dia amalkan mengikut kesesuaian dia punya situasi dan juga kreativiti kerajaan masing-masing. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik. Pada hari ini apa yang akan kita pelajari ya? Okey, hari ini kita akan melihat dulu subtopik 3.1 iaitu berkenaan bahasa dan tulisan. Okey. Apa dia bahasa dan tulisan ini? Dan apa dia punya peranan dia dalam sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, baik. Bahasa dan tulisan ni dia perkembangan bahasa ini dia berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Makanya ada bahasa adalah dia punya tulisan. Okey, jadi sifat keterbukaan masyarakat alam Melayu pada masa itu membolehkan sistem tulisan dan juga bahasa ni dia berkembang. Okey, kita teruskan lagi. Penggunaan bahasa ni mengalami situasi yang sama. Dia tak kira lah di kerajaan Funan ke, Champa ke, Sriwijaya ke, Angkor ke, Majapahit ke, Kedah Tua ke, dia mengalami perkembangan dan mengalami situasi yang sama. Okay, kita teruskan lagi. Okey, baik. Kamu boleh tengok buku teks kamu pada muka surat 40 kalau video cikgu ni tak berapa jelas. Okey. Ini cikgu dah ringkaskan. Okey, yang pertama kita tengok kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan. Bahasa utama yang mereka gunakan pada masa itu adalah bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Okey, apa yang membuktikan? Pembuktian telah dibuat melalui penemuan batu bersurat Funan yang bertarikh abad ke-2. Okey, apa tulisan yang mereka pakai? Mereka menggunakan tulisan orang Hu ataupun tulisan orang India. Selain itu juga mereka menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Okey, ni kadang-kadang selalu ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu, kamu boleh bacalah pada buku teks kamu. Okey, yang kedua Champa, kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni dia gunakan bahasa utama dia iaitu bahasa Melayu Champa dan juga bahasa Sanskrit. Okey, bukti melalui penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa ni, bahasa Melayu Champa, bahasa Sanskrit. Okey, tulisan mereka menggunakan tulisan
Palava dan juga campa kuno. Okey. Tulisan Palava ni sejarawan ni dapat membuktikan melalui penemuan inskripsi yang bertarikh abad ke-6 yang telah ditulis oleh Raja Sabuvarman. Okey. Lepas tu tak lama kemudian agama Islam pun tersebar di Campa. Jadi sejak abad ke-8, oleh itu bahasa Melayu Campa menjadi bahasa utama yang seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Okey, maka apabila tersebarnya agama Islam, mereka meneruskan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan menggunakan tulisan Jawi. Okey, ni ada contoh gambar dekat sini sama dengan buku teks kamu ni. Ni adalah contoh batu bersurat tertua berbahasa Melayu Campa yang ditemukan bertarikh abad ke-4. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, baik, seterusnya Sriwijaya. Okey. Bahasa utama mereka bahasa Melayu. Pengaruh yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Bagaimana dia dibuktikan oleh sejarawan? Dia dibuktikan melalui penemuan batu bersurat kedukan bukit, kota kapur, telaga batu dan talang tua di Sumatera yang bertarikh abad ke-7. Okey, ini selalu ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Okey, apa tulisan yang dipakai oleh mereka? Mereka menggunakan tulisan jenis Palava. Okey, seterusnya Angkor. Angkor bahasa utama mereka adalah bahasa Sanskrit dan juga bahasa Khmer. Okey. Bagaimana ia dibuktikan? Ia dibuktikan melalui penemuan inskripsi pada dinding candi. Jadi tulisan yang mereka gunakan adalah tulisan orang Palava dan juga tulisan Khmer. Okey, kalau kamu tengok ni pada buku teks kamu muka surat 41. Okey, ini gambar tulisan Palava. Cikgu pun tak tahu juga macam mana mereka menulis ni, tapi lebih kurang macam ni lah bentuk tulisan Palava. Okey, seterusnya buku teks muka surat 42. Kerajaan Majapahit. Okey, Kerajaan Majapahit ni bahasa utama mereka adalah bahasa Jawa kuno. Bagaimana dibuktikan oleh sejarawan penemuan yang mengatakan mereka ni menggunakan bahasa dan tulisan ini? Okey, ia dibuktikan melalui penemuan inskripsi dan juga persuratan yang bertarikh abad ke-14. Okey, masyarakat alam Melayu di Majapahit ni mula menggunakan huruf Arab dalam sistem tulisan selepas penyebaran agama Islam. Tulisan Pegon menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa. Okey. Tulisan yang mereka gunakan adalah tulisan Kawi. Ni sebelah ni ada gambar contoh tulisan Kawi. Okey, ini adalah tulisan Pegon. Tulisan Pegon ni dia menggunakan huruf Arab. Jadi mereka ni pakai untuk menulis bahasa Jawa. Okey, dan yang terakhir adalah Kerajaan Kedah Tua. Okey. Kerajaan Kedah Tua bahasa utama mereka adalah bahasa Sanskrit sebab mereka juga dipengaruhi oleh Hindu masa tu. Okey. Bagaimana dibuktikan? Ia dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan juga Ceruk Tok Kun yang bertarikh abad ke-5. Jadi apa tulisan mereka pakai? Mereka menggunakan tulisan jenis Palava. Dekat bawah ni ada gambar batu bersurat Ceruk Tok Kun di Pulau Pinang. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila siapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okey, jika anda faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk subtopik 3.2 persuratan. Sekian, itu saja. Bye-bye.